Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Dalam musim pilihan raya ini, bersamaan dengan isu tuntutan KWSP 2.0, pelbagai perkara yang berlaku. Okey. Dan salah satu perkongsian saya pada hari ini yang saya ingin berkongsikan sedikit kepada anda semualah, yang mana sudi menonton video pada hari ini berkenaan dengan satu posting daripada laman Facebook saudara Azmi Bugis, yang mana beliau ada mengkongsikan pandangan beliau kepada sahabat pencarum, keluarlah mengundi. Yang pertama, akan pilih calon yang tidak menolak rakyat, mendengar suara rakyat dan membela nasib rakyat. Gunakan kebijaksanaan dan juga kewarasan kita dalam memilih calon. Okey. Saya pernah berkongsi di dalam live TikTok di Saja Sembang sebelum ini bahawa macam saya sendiri, saya pernah mengundi calon yang mungkin ramai orang katakan tidak masuk akal sebelum ini, tetapi pada saya kewajarannya adalah kerana calon tersebut boleh melakukan kerja dan dia mempunyai reputasi yang baik sebelum ini. Malah sepanjang saya berkomunikasi dengan beliau untuk isu-isu tempatan, jalan raya lubang, isu sampah, ada jiran yang jatuh motor, perlukan bantuan kursi roda dan bantuan tunai dan sebagainya, tanpa gagal. Walaupun beliau bukan berbangsa Melayu, tetapi beliau menghulurkan sumbangan serta memberikan bantuan, respon yang sangat cepat. Okey, jadi macam saya, untuk kali ini saya lebih kepada individu. Saya mencari orang yang saya tahu mempunyai reputasi yang baik. Saya kurang kepada parti sebenarnya. Okey, jadi macam mana kita nak tahu? Kita perlu mengundilah. Yang pertama sekali, ini adalah satu kewajipan. Dan saya lihat pada tahun ini, pilihan raya untuk yang ke-15 ini, kita disajikan dengan lebih ramai calon. Macam saya di Taiping sendiri, kali ini lebih ramai calon berbanding dengan PRU 14 yang lepas. Saya mempunyai lebih sedikit pilihan. Jadi macam mana kita nak menilai calon mana yang kita nak pilih berdasarkan kebijaksanaan dan juga kewarasan dan juga perkara-perkara yang lain? Saya tak boleh nak ulas perkara ini secara detail sebab perkara ini sangat subjektif dan terpulang kepada anda semua, kerana saya yakin anda lebih mengenali calon-calon ahli parlimen di kawasan anda ataupun adun di kawasan anda, dan terutama sekali jika mereka ini adalah calon tempatan, bukannya calon daripada luar. Calon tempatan maksudnya orang yang memang asal daripada kawasan itu, bukannya daripada negeri lain kemudian bertanding di kawasan itu. Saya lebih suka untuk memilih calon-calon tempatan. Yang keduanya, macam mana kita nak menilai? Sebagai contoh, saya ambil satu ahli politik sebelum ini yang orang kata berkongsikan bahawa jika parti mereka ini menang, mereka mengatakan bahawa mereka akan menghapuskan tol. Okey, ini bukan untuk mengecam ya, kita kongsi ya, saya nak kongsi kepada anda semua. Pada pandangan saya, tol ini tidak ada kewajaran pun untuk dihapuskan, dan apa yang telah pun dikenakan sekarang pada kadar tol dan sebagainya adalah pada saya masih lagi relevan dan mungkin boleh dipertimbangkan untuk dikurangkan dan sebagainya. Kerana isunya sekarang kita mahukan satu kerajaan yang fokus kepada permasalahan rakyat. Tol ini bukanlah satu permasalahan yang kita boleh katakan kepada rakyat, sebab tol bukan keperluan kepada semua rakyat. Berapa ramai berapa ramai B40 yang hari-hari lalu dekat tol, perlu nak hidup, nak pergi sekolah, nak pergi kerja dan sebagainya, B40 yang perlu lalu dekat tol, berapa ramai? Jadi jumlahnya sebenarnya tidak ramai. Jadi sepatutnya isu-isu seperti tol dan sebagainya tidak wajar pun, tidak ada kewajaran pun untuk dilaungkan dan sebagainya. Dan kita sebagai rakyat, kita boleh lihat perkara ini tidak ada kewajaran. Kalau dihapuskan tol, bagaimana pula dengan nasib pekerja-pekerja tol ini? Sebab tol tak ada, mereka ini juga bekerja. Mereka ini adalah pencarum KWSP dan sebagainya. Apa akan jadi kepada nasib mereka?
apabila tidak ada sebarang cas kepada tol, macam mana pula dengan maintenance, penyelenggaraan jalan raya dan sebagainya? Yang sekarang ini kita lihat pada saya Plus diselenggara dengan sangat baik berbanding dengan jalan-jalan di belah pekan Taiping saya ni. Yang tu yang under bawah kerajaan-kerajaan negeri atau berkenaan tempatan. Tampal 3-4 minggu berlubang balik. Tapi di Plus, sebab saya kerap masuk pada highway dan sebagainya, kita tengok mereka punya tampalan dan sebagainya berkualiti. Jadi perkara-perkara ini semuanya memerlukan kos, memerlukan wang. Jadi apabila ada wujudnya manifesto berkenaan dengan tol, penghapusan tol dan sebagainya ni, di mana kerajaan, jika mereka ini dipilih menjadi kerajaan, di manakah mereka nak mendapatkan wang? Maksudnya mereka perlu berbelanja dengan lebih banyak lagi, sedangkan sepatutnya wang itu diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi dan sebagainya. Berapa ramai macam tadi saya cakapkan tadi yang perlu lalu pada tol ni setiap hari, sebab tol ni bukannya satu keperluan asas. Mungkin ada yang duduk di kawasan sekitar dan itu adalah majoriti sebenarnya. Jadi daripada nak menghapuskan tol, bayar pampasan kepada konsesi dan sebagainya, sepatutnya mereka ini daripada kalangan pemimpin yang lebih bijak sepatutnya mencadangkan berkenaan dengan isu-isu bantuan ataupun subsidi kepada rakyat. Kita tak boleh kata jangan disuap rakyat dengan subsidi, jangan dijadikan rakyat ini sebagai pemalas dan sebagainya, sedangkan kita adalah antara juga negara yang kaya, pendapatan kita berpuluh-puluh bilion setahun, tetapi hanya digunakan untuk membayar hutang, sedangkan wang tersebut boleh disalurkan kepada rakyat. Kenapa kita nak bandingkan orang kata dari segi bentuk bantuan, harga minyak dan juga sebagainya dengan negara lain, sedangkan kita sendiri sepatutnya boleh menjadi contoh. Mungkin Malaysia boleh memberikan subsidi yang lebih tinggi daripada apa yang kita bayar sekarang. Tak mustahil minyak RON 95 sebagai contoh, pada kadar RM1, pada kadar 50 sen sebagai contoh. Kerajaan tanggung subsidi RM2 ataupun RM1 lebih, dan kita pula akan menjadi rujukan negara-negara lain. Kenapa kita perlu menjadi ataupun merujuk kepada negara lain sedangkan kita sendiri boleh menjadi contoh? Ini adalah manifesto yang sebenarnya patut diperkatakan, patut dijadikan sebagai satu orang kata matlamat mana-mana parti politik yang ingin memerintah menjadi kerajaan, terutamanya sekali apabila mereka ini melaungkan yang mereka ini adalah anti rasuah dan juga akan menghapuskan rasuah. Apabila rasuah terhapus, sudah tentulah pendapatan kerajaan ini akan tidak ada ketirisan dan lebih telus. Jadi kerajaan sudah tentu mampu untuk membantu rakyat meningkatkan bantuan ataupun dalam bentuk subsidi dan juga perkara-perkara yang lain. Subsidi ini adalah dalam bentuk makanan, minyak yang mana betul-betul digunakan setiap hari, dan ini adalah orang kata perkara-perkara keperluan asas, bukannya seperti tol itu tadi. Jadi ini adalah salah satu contoh isu yang dibawakan ahli politik yang mana kita sebagai rakyat, terutama sekali pencalon kedai BSP ni yang tengah duk minta kedai BSP 20 ni, kita perlu berfikir logik ke, perlu ke, wajar ke dengan isu-isu yang macam ni. Esok kalau tol free, mungkin yang ada anak ataupun pasangan yang bekerja dan sebagainya, disebabkan tol free, pasangan kena berpindah bekerja lebih jauh dan sebagainya sebab tol dah free. Jadi dah tak ada kos untuk claim, tak perlu claim pada majikan dan sebagainya lah untuk kos perjalanan dan sebagainya sebab tol dah tak ada. Jadi mungkin kena tukar lagi jauh dan sebagainya. Ini lebih menyusahkan di masa hadapan. Jadi ini salah satu contoh yang kita boleh gunakan untuk kita berfikir sama ada perkara itu wajar ataupun tidak. Dan jika anda pergi kepada mana-mana ceramah parti politik dan sebagainya, pada saya apa yang ataupun individu mana yang terbaik adalah apabila dia bercerita dalam ceramah mereka itu, dia memfokuskan kepada rakyat dan bukannya memfokuskan kepada memburukkan ahli-ahli politik lawannya ataupun sebagainya. Memfokuskan kepada, kalau dia kata nak membantu meningkatkan taraf kehidupan rakyat, dia kena jelaskan apa yang dia nak bantu tu melalui kaedah macam mana. Itu adalah orang yang patut kita pilih. Kalau orang yang suka mengeji, membandingkan dan sebagainya, itu adalah yang patut kita tolak. Jadi dengan sedikit perkongsian dan pandangan yang telah saya nyatakan tadi, saya harap dapat membantu anda semua dalam memahami posting Abang Azmi Bugis berkenaan dengan keputusan ataupun kebijaksanaan dalam memilih
orang kata ahli-ahli parlimen yang mana yang akan bertanding di kawasan kita kelak. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang punya sebarang pandangan, sebarang masalah atau sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara.